Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Fauzi. Nombor matrik saya C20A1108. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan. Teknologi maklumat dan komunikasi ialah satu istilah untuk teknologi maklumat yang menekankan peranan komunikasi bersatu dan penyepaduan telekomunikasi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan keselesaan hidup manusia. Menurut Sen 1998, beliau menyatakan teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai 3 komponen iaitu komputer, komunikasi dan tahu guna. Gabungan ketiga-tiga komponen ini mencipta peluang kepada manusia dan organisasi untuk lebih produktif, berkesan dan berjaya. Definisi komunikasi secara umumnya adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan mesej yang berlaku di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nora Sada binti Sabah. Nombor matrik C20A1298. Hari ini saya akan membincangkan kesan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Kesan positif yang pertama ialah kemudahan komunikasi. Kemajuan teknologi telah memudahkan proses komunikasi masyarakat. Ini dapat dilihat dengan kewujudan gadget yang terkini seperti telefon bimbit, komputer riba dan sebagainya. Dengan adanya kecanggihan teknologi terkini telah memberi banyak kemudahan kepada masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, menjimatkan masa iaitu sebagai contoh yang kita dapat lihat, penggunaan LRT dan komuter telah menjimatkan masa warga kota, malah menjimatkan wang kerana penggunaan awam tidak mengeluarkan kos yang tinggi. Di samping itu, memudahkan pencarian maklumat. Hal ini demikian kerana kewujudan teknologi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses apa sahaja ilmu dan dapat mengetahui isu semasa. Seterusnya, meluaskan aktiviti perniagaan iaitu perniagaan dalam internet atau dikenali sebagai e-dagang. Dengan teknologi sebegini, peniaga dapat memperluaskan perniagaan dan pasaran mereka di seluruh dunia. Walau bagaimanapun terdapat kesan negatif kepada perkembangan ini, antaranya menjejaskan perkembangan fizikal kanak-kanak. Hal ini menyebabkan mereka malas melakukan aktiviti luar dan banyak menghabiskan masa dengan bermain gadget. Interaksi dan perkembangan sosial juga akan terjejas kerana perkembangan teknologi ini banyak mempengaruhi aktiviti harian masyarakat. Secara tidak langsung juga merosakkan sesuatu hubungan sesama masyarakat. Akhir sekali, menjejaskan perkembangan akademik remaja kini. Tahap akademik pelajar boleh terjejas sekiranya mereka tidak memanfaatkan gadget tersebut ke arah kebaikan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, untuk rukun negara, kedaulatan undang-undang. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta ialah satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat. Dalam kebanyakan kes, hak-hak ini adalah untuk tempoh yang terhad. Seterusnya, yang kedua, privasi ataupun kerahsiaan peribadi ialah keupayaan seseorang individu atau kumpulan untuk memencilkan diri mereka sendiri atau maklumat tentang diri mereka dan dengan itu dapat melahirkan perasaan secara terpilih. Yang selain itu, yang ketiga, kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara adalah untuk bersuara tanpa batas atau penapisan. Istilah yang bersinonim. Kebebasan bersuara menyatakan pendapat kadang-kadang digunakan sebagai maksud yang kepada bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal tetapi juga tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea. Akhir sekali, yang keempat, bidang kuasa. Bidang kuasa merupakan aspek kedaulatan dan ia merujuk kepada kebolehan kehakiman, perundangan dan pentadbiran. Falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, proses pengajaran pembelajaran pelajar akan menjadi lebih efisien dan lebih berkesan apabila pendidikan telah menghasilkan potensi yang besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar dan guru mengajar dengan memperoleh informasi dan fakta, menyelesaikan informasi dan sebagainya.
Yang kedua, pembelajaran multimedia dalam talian. Ia merupakan satu bentuk komunikasi baru yang dibina bagi memberikan kelangsungan interaksi dalam kalangan komuniti maya. Misalnya platform Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Classroom dan sebagainya. Ini dapat mereka melakukan aktiviti BDP seperti mereka berada di kolej dan universiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ikram Syah bin Ilah. Saya akan bercakap tentang langkah-langkah, iaitu langkah yang pertama, peranan dari segi agama. Agama merupakan senjata yang boleh menghindari sifat-sifat negatif daripada kalangan remaja atau kanak-kanak. Ibu bapa perlu memberi didikan agama kepada anak-anak daripada zaman kecil bagi mengatasi masalah sosial dalam penggunaan teknologi yang semakin maju. Bagi pendapat agama Hindu, ibu bapa memberi didikan agama kerana benteng arus modernisasi kini. Oleh itu, didikan agama dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Izzati binti Abdul Arif Anwar. Saya akan menerangkan tentang peranan ibu bapa. Ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting dalam masalah tersebut. Mereka haruslah sentiasa mengawasi anak-anak mereka saat sedang menonton televisyen dan mengakses internet. Selain itu, ibu bapa haruslah memberi perhatian dan bimbingan anak-anak dalam pelajaran dan permainan. Bila anak-anak sudah berlebihan menggunakan komputer dan bermain telefon bimbit, maka ibu bapa segera mengelakkan perbuatan tersebut dan ketergantungan dengan memberikan pembelajaran yang menarik terhadap anak-anak. Seterusnya, ibu bapa haruslah meletakkan komputer atau telefon bimbit di ruang tamu rumah. Bila ia berada di ruang tamu keluarga, keluasannya untuk melanggar peraturan pun terbatas kerana ada anggota keluarga yang lalu lalang di situ. Langkah-langkah yang dimainkan oleh pihak sekolah iaitu pemantauan penuh oleh guru-guru di kalangan murid, memandangkan proses pembelajaran dan pengajaran pada masa kini banyak menggunakan internet. Nilai-nilai murni juga wajar diterapkan dalam minda remaja bagi mengelakkan masalah penyalahgunaan media sosial. Selain itu, penggunaan internet boleh dikawal dengan menghadkan masa penggunaan atau menghadkan jenis laman web yang boleh dilawati. Langkah ini mengelakkan golongan bawah umur mengakses laman web yang tidak bermoral. Pihak sekolah boleh menyekat akses ke laman web yang berbahaya dan membuang masa pelajar. Masalah penyalahgunaan internet di sekolah wajar dibendung kerana ia boleh merosakkan moral para pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi binti Cik Seman. Hari ini saya akan menyimpulkan tentang perkembangan teknologi maklumat. Okay. So, kesimpulannya adalah perkembangan teknologi merupakan satu fenomena yang tak dapat disangka kepentingannya. Betul kan? Ya. Perkembangan teknologi ini semakin popular dan canggih digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan masa kini. Kan? Okay. Dunia pendidikan juga tidak terkecuali merasa bahan ledakan teknologi yang semakin maju ke hadapan. Okay. Perkembangan teknologi harus diterima pakai dan diaplikasikan ke tahap mana ianya menyumbang kepada keperluan serta misi dan visi institusi. Oleh yang demikian, kerana cabaran perkembangan teknologi dalam era globalisasi harus disahut pada hari ini. Dan untuk masa hadapan kerana perkembangan teknologi amat penting terutamanya dalam bidang pendidikan. Okay. Selain itu, segala usaha memperkembangkan teknologi harus terus mengekalkan serta sumber yang sedia ada diaplikasikan ke tahap maksima yang mungkin agak mendapat kelebihan dari persaingan antara
pihak tempatan atau antarabangsa.